Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. واهدنا صراطك المستقيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع. أما بعد. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bertemu sekali lagi pada minggu ini, menyambung pengajian kita bagi risalah Imam As-Suyuti rahimahullah yang bertajuk Risalah Usul Fiqh dari kitab An-Nuqayah. Okey. Kitab Nuqayatul Ulum karangan Al-Imam As-Suyuti. Jadi kita berhenti minggu lepas, kita berhenti dekat As-Sunnah. Seminggu lepas kita dah habis belajar tentang An-Nasakh. Kita dah bincangkan tentang An-Nasakh dengan panjang lebar. Minggu ni kita bincang tentang As-Sunnah. Jadi kata Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, As-Sunnah qawluhu sallallahu alaihi wasallam hujjah. Wa amma fi'luhu fa in kana qurbatan wa dalla dalilun 'ala al-ikhtisasi wa illa humila 'ala al-wujubi aw an-nadbi aw tuwaqqif aqwal. Okey. Hari ini kita nak belajar tentang As-Sunnah. Apa dia As-Sunnah? Okay, kita baca terjemahan. As-Sunnah ialah percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia merupakan hujjah. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekiranya ia dilakukan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan terdapat dalil yang mengatakan ia khusus untuk baginda, maka itu hukum yang khusus bagi baginda sahaja. Adapun jika ianya tidak khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ia boleh ditafsirkan sebagai sesuatu yang wajib dibuat menurut satu pandangan atau sesuatu yang sunat dibuat menurut satu pandangan atau yang harus dibuat menurut satu pandangan. Kata Imam As-Suyuti, aqwal. Aqwal tu Imam As-Suyuti nak bagi tahu terdapat beberapa pandangan dan ijtihad ulama dalam isu ni. Maksudnya ada khilaf. Okay, ada khilaf. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, topik perbincangan kita minggu ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti, As-Sunnah ialah percakapan Nabi SAW. Dalam membicarakan tentang As-Sunnah, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena tahu Sunnah merupakan sumber yang disepakati oleh para ulama kita di dalam menetapkan hukum hakam dan akidah. Okey. Dia dipanggil sebagai di antara dalil-dalil yang disepakati di atasnya, minal adillah al-muttafaq 'alaiha. Okey, minal adillati al-muttafaqi 'alaiha. So bila ada ulama sebutkan dalam syair, apa dia 4 dalil yang disepakati? Wahyal kitabus sunnatul ijma'u qiyasuha fi ghairiha niza'u. Iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Okey. Dan juga Al-Qiyas. 4 ini merupakan perkara yang disepakati di atasnya untuk dijadikan hujah. Jadi hari ini yang kita nak belajar yang kedua, iaitu As-Sunnah. Dan definisi As-Sunnah ataupun kita cakap Al-Hadis, As-Sunnah ataupun Al-Hadis, ataupun sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar menggunakan istilah khabar. Khabar, hadis, sunnah, kita boleh cakap ianya datang dengan maksud yang sama.
Walaupun sebahagian ulama ada buat pembahagian ataupun perbezaan di antara sunnah dan hadis, tetapi di dalam ilmu usulul fiqh, ulama tidaklah terlalu memberi pemerhatian yang berat dalam membezakan di antara sunnah dan hadis. Okey. Bagi mereka lebih kurang sama sahaja. Jadi kalau kita tengok as-sunnah dari sudut bahasa ni, dia adalah satu, kita cakap, jalan ataupun cara. Okey. Bila kita bincang dari sudut istilah, maka ia merujuk kepada jalan atau cara yang khusus dinisbahkan kepada Nabi SAW. Dari sudut bahasa, sunnah ini jalan ataupun cara. Boleh jadi jalan atau cara siapa-siapa pun. Bila merujuk kepada istilah syara' ataupun istilah dalam ilmu usul, merujuk kepada jalan ataupun cara Nabi SAW di dalam kehidupan. Okey. Hadis dari sudut bahasa bermaksud percakapan. Ada yang kata hadis dari sudut bahasa bermaksud benda yang baharu. Percakapan ini dipanggil baharu sebab bila kita bercakap, ada perkataan yang baru keluar daripada mulut kita, betul tak? So, bila kita bercakap macam mana tengah bercakap sekarang, ada perkataan demi perkataan yang baru keluar. Sebab tu dipanggil hadis. Percakapan dipanggil hadis. Dari sudut istilah, hadis ni adalah apa yang datang daripada Nabi SAW atau apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Sama ada percakapan baginda SAW ataupun perbuatan baginda, af'al, perbuatan baginda SAW, ataupun pengakuan baginda SAW, dan juga apa yang diriwayatkan berkaitan dengan Nabi SAW dari sudut akhlak baginda dan juga ciri fizikal baginda SAW. Sebagai ulama bertambah, dan juga sirah Nabi, sirah baginda SAW. Jadi hadis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut hadis, dia merangkumi, yang ni tuan-tuan dan puan-puan perlu fokus. Dia merangkumi, bila cakap hadis, dia merangkumi qaul, percakapan. Dia merangkumi fi'il, perbuatan. Dia merangkumi iqrar atau takrir, pengakuan Nabi SAW. Dia merangkumi sifat Nabi SAW, akhlak Nabi SAW. Okey. Dan dia juga khuluqiyah, dia panggil al-khuluq, sifat akhlak. Dan juga ciri fizikal Nabi SAW, al-khalqiyah. Okey. Al-khilqiyah maksudnya ciri fizikal Nabi SAW. Yang keenam, sebagai ulama tambah, sirah. Ada sebahagian, sebahagian yang tambah. Kullu ma ruwiya ataupun kullu ma sadara anin Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khulqiyatin kanat au khalqiyah. Khuluqiyatin kanat au khalqiyah au sirah, ataupun sirah. Itu definisi hadis yang lengkap lah. Cuma daripada banyak tadi, ulama usulul fiqh, ulama usulul fiqh biasanya memberi perhatian. Ulama usulul fiqh memberi perhatian kepada qaul Nabi SAW, fi'il Nabi SAW dan takrir Nabi SAW. Walaupun hadis itu umum, tetapi bahagian hadis yang ulama usul fiqh concern, yang ulama usul fiqh concern dan ulama usul fiqh nak tekankan adalah qaul, fi'il dan takrir. Qaul, fi'il dan takrir. Sebab qaul, fi'il dan takrir ini biasanya kita boleh istimbat daripada dia hukum. Tapi tak adalah bermaksud ulama tidak ambil kisah atau hirau langsung tentang akhlak dan ciri fizikal Nabi SAW ataupun sirah Nabi SAW. Ulama usul ambil juga hirau, ambil juga kisah, cuma itu bukanlah fokus utama mereka. Fokus utama mereka pada aqwal, af'al dan takrirat ataupun iqrarat Nabi SAW. Pada percakapan, perbuatan dan pengakuan Nabi. Okey, itu definisi.
Sekarang tuan-tuan dan puan-puan dah tahu sunnah ini dalil yang dah sepakati, dah tahu definisi dia. Okey. Okey, nanti Imam Suyuti pun akan bahagikan. Okey. So tak apa. So Imam As-Suyuti sebut as-sunnah ialah percakapan Nabi SAW dan ia merupakan hujjah. Bila sebut tentang percakapan Nabi, qaul Nabi, maka tak ada ulama khilaf ianya hujjah. Apa yang Nabi SAW ungkapkan. Antaranya kita bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la salata ba'da salatil fajri ataupun la salata ba'dal fajri atau kama qala Nabi SAW. Tiada solat selepas solat subuh. Tiada solat selepas solat subuh. Daripada hadis ini, mazhab kita terutamanya mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengistimbat hukum, mengambil hukum bahawa selepas kita selesai melakukan solat subuh, haram untuk kita solat. Di antara waktu yang diharamkan solat adalah setelah kita selesai melakukan solat subuh. Berdasarkan hadis daripada Nabi SAW yang merupakan percakapan Nabi, la salata ba'dal fajri atau la salata ba'da salatil fajr. Okey. Jadi mazhab kita apabila jumpa Imam Syafi'i, apabila jumpa hadis ni, Imam Syafi'i pun natijahkan hukum iaitu haram untuk solat selepas subuh. Selepas subuh, maksudnya selepas subuh kat sini maksudnya selepas perbuatan solat subuh. Sebab dalam isu waktu yang diharamkan solat ni ada dua yang biasa orang mungkin dia terkeliru. Satu, lepas solat subuh tu sendiri diharamkan untuk solat. Kedua, lepas habis waktu subuh pun waktu yang diharamkan solat juga. Okey, ada dua waktu. Satu, selepas selesai solat subuh tu haram. Sampai akhir waktu. Akhir waktu tu pula haram. Itu fasa yang kedua pula. Haram sampailah masuk duha. Haram sampailah masuk duha. Okey, masuk waktu duha maksudnya. So, yang tadi tu Nabi SAW merujuk kepada selepas melakukan solat subuh. Dan ia merupakan hujjah. Hadis Nabi SAW tadi yang qauliyah itu hujjah, maka sebab tu mazhab kita ambil, mazhab kita jadikan hujjah. Dan kebanyakan hukum hakam yang kita duk amal sekarang ni, ianya datang daripada hadis yang berbentuk percakapan Nabi SAW. Kan? Hadis yang berbentuk percakapan Nabi SAW. Okey. Kedua adalah perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW, maka sekiranya ia dilakukan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan terdapat dalil yang mengatakan ia khusus untuk baginda, maka itu hukum yang khusus bagi baginda sahaja. Adapun jika ianya tidak khusus, maka ia boleh ditafsirkan sebagai sesuatu yang wajib dibuat menurut satu pandangan, atau sesuatu yang sunat, atau sesuatu yang harus. Yang kedua adalah af'al. Af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi qaul. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya ucapan. Okey, kita dah bagi contoh tadi ataupun dah bagi satu lagi contoh. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, salli ataupun sallu rak'atain qabla al-maghrib. Sallu rak'atain qabla al-maghrib, sallu rak'atain qabla al-maghrib liman sya'. Solatlah 2 rakaat sebelum maghrib, solatlah 2 rakaat sebelum maghrib, solatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang berkehendak. Okay, dalil yang menunjukkan sunnahnya untuk solat 2 rakaat sebelum maghrib. Okey, itu pun qauliyah juga. Adapun perbuatan yang fi'liyah ni, okey, maka dia ada dua. Ni tuan-tuan dan puan-puan kena tengok. Kena fokus Okey. Perbuatan Nabi SAW, okay, kalau anda boleh
Biar nak lukis kan senang lagi. Ada tak pen ni? Mana dia letak? Sekejap. Okay, ada pen dekat. Okay. Okay. So pen. Tengok dengan pen ni boleh lah nak tulis. Okay. Af'al. Af'al Rasulullah SAW. Af'alur Rasul. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua. Satu yang dibuat kerana berdasarkan adat kebiasaan. Okay. Yang kedua, taqarrub. Taqarruban. Yang Nabi SAW buat atas dasar ibadah. Ataupun kita panggil taqarrub. Okay. Taqarrub ni pun nanti kita akan belajar dia pecah dua. Iaitu ada ibadah ataupun taqarrub yang khusus bagi Nabi SAW. Okay, bagi Nabi SAW. Ada taqarrub dan ibadah yang tidak khusus bagi Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kata Imam As-Suyuti, adapun perbuatan Nabi SAW, maka sekiranya ia dilakukan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nampak? Untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ni masuk bahagian mana? Ni masuk bahagian yang taqarrub atau ibadah ni. Masuk bahagian ni. Okay. Dan terdapat dalil yang mengatakan ia khusus untuk baginda, maka itu hukum yang khusus bagi baginda sahaja. Maksudnya Imam Suyuti nak refer kepada yang ni. Yang Nabi SAW buat taqarruban ilallah sebagai ibadah kepada Allah dan khusus bagi Nabi. Dia masuk dalam section ni. Maka hukum dia apa? Hukum dia special untuk Nabi sahaja sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi sahaja sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan buat. Okey, kita jangan buat. Adapun jika ianya tidak khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ia boleh ditafsirkan sebagai sesuatu yang wajib menurut satu pandangan atau sesuatu yang sunat menurut satu pandangan. Okey. Atau harus dibuat menurut satu pandangan. Okey. Maksudnya yang ni, yang tidak khusus ni, tak, kalau perbuatan itu tidak khusus bagi Nabi SAW, maksudnya kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, kita pun dituntut untuk ikut. Jadi apa hukum kita buat perkara ni? Ada 3 pandangan. Ada 4 sebenarnya Imam Suyuti sebut. Ana tertinggal untuk terjemah salah satu. Wajib, sunat, harus, ataupun yang harus tu ana salah terjemah. Imam Suyuti kata apa tadi? Awin nad al-wujub an-nab tuwqif. Okay, tuwqif. So tuwqif ni bukan harus. Ana silap terjemah ni. Ni bukan tuwqif. Tuwquf ni bukan harus. Okay. Tuwqifa tu maksudnya kita KIV. Itu dia. Dengan bahasa zaman sekarang dia KIV. Keep in view. Maksudnya kita pun tak tahu lagi, kita tunggu dalil lain beritahu kita. Okay. Setakat ni kita tak tahu. Kalau kita tengok berdasarkan satu hadis tu sahaja, kita maybe tak tahu hukum dia. Kita perlukan kepada dalil lain untuk terangkan apa macam mana kita nak faham hukum tu. So kita panggil KIV lah. Kita keep in view dia. Okay.
So Imam Suyuti kata alal wujub awin nadb au tuwqif. Tuwqif maksudnya tawakuf lah KIV. So sekarang tuan-tuan dan puan nampak dah pembahagian dia. Setakat apa yang Imam Suyuti sebut lah. Jadi ana bagi contoh untuk tuan-tuan dan puan lagi jelas. Yang khusus bagi Nabi SAW. Apa contoh khusus? Antaranya puasa wisal. Yang mana Nabi SAW larang kita untuk puasa wisal ni. La tuwasilu. Jangan kamu buat puasa wisal. Tapi Nabi SAW boleh buat puasa wisal. Nabi SAW kata, aku ini berbeza dengan kamu. Kan? Inni ut'am. Sesungguhnya aku diberi makan. Wa usqa. Dan diberi minum. Macam mana Allah Ta'ala alam? Puasa wisal ni macam mana? Okay, puasa wisal ni macam ni. Katakanlah kalau kita puasa hari ni, pagi tadi kita sahur. Okay. Katakanlah kita puasa hari ni, pagi tadi kita sahur. Maghrib hari ni kita nak buka puasa, betul tak? Tapi katakanlah kita buka puasa tapi kita tak makan dan minum pun. Sengaja tinggalkan, bukan tak sengaja kita tinggalkan makan dan minum ketika puasa, ketika buka puasa nanti. Apa hukum dia? Tak ada masalah, tak haram pun. Boleh. Okey. Sampai kepada sahur, dia tak makan dengan minum. Boleh tak? Pun boleh juga. Okey. Kalau dia katakanlah dia tak nak makan dengan minum, boleh, tak ada masalah. So hari besok kosong lah. Kiranya dia tak sahur kan. Hari esok dia akan puasa kosong. Esoknya tu dia buat benda yang sama. Dia tak sahur, dia tak buka puasa, tak makan apa, tak minum apa, and then dia tak sahur. Itu bila disambung macam tu, okay, ada satu hari full yang dia tak makan apa, tak minum apa, and then esoknya dia sambung buat benda yang sama. Dia tak buka puasa juga, and then dia tak sahur juga, itu dipanggil wisal. Tapi kalau orang tu sengaja tak nak buka puasa time maghrib, bukan sengaja tak nak buka puasa, dia buka puasa, tapi sengaja tak nak makan dengan minum, dia tak berdosa lagi. Kalau dia drag sampai ke sahur pun dia tak ni lagi, dia tak dosa lagi. Dia masuk ke hari yang seterusnya tu tak boleh. Okay, hari yang seterusnya tu tak boleh. So, tapi bagi Nabi SAW boleh puasa wisal. Puasa wisal itu khusus bagi Nabi SAW. So, kita tak boleh ikut dalam isu puasa wisal. Selain daripada itu, antara contoh perkara yang khusus bagi Nabi SAW yang ulama sebut adalah perbuatan Nabi SAW bernikah dengan lebih daripada 4. Okay. Bernikah dengan lebih daripada 4 pada satu-satu masa. Ini juga di antara khususiat Nabi SAW. Kan? Nikah lebih dari 4 pada satu masa. So, ianya juga khususiat Nabi yang kita tak boleh ikut. Okay. So, itu yang khusus. Macam mana yang tak khusus? Kalau yang tidak khusus, kita boleh bagi beberapa contoh. Antaranya ialah yang Nabi SAW buat dan tak ada dalil yang beritahu ianya khusus lah. Kenapa dia tak khusus? Kerana ada dalil yang tak bagi tahu bahawa ianya khusus bagi Nabi SAW. Okay. Kerana tiada dalil yang bagi tahu bahawa ianya khusus bagi Nabi SAW. Asal perbuatan Nabi SAW adalah bukan khusus. Asal perbuatan Nabi SAW bukan khusus. Maksudnya kita sebagai umat, kita pun dituntut untuk buat benda sama. Sebab dalil umum menyebutkan Nabi SAW itu ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah.
uswatun hasanah, kan. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW bagi kamu itu ikutan yang baik, ikutan yang terbaik, uswah. Jadi bila Nabi SAW itu uswah, hukum asal pada perbuatan baginda SAW adalah untuk diikuti. Sehinggalah datang dalil yang khusus, kan. Faham, eh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan orang sekalian, asal pada perbuatan Nabi SAW bukan khusus, tapi asal pada perbuatan Nabi SAW adalah untuk umat ikut sekali. Okey, untuk umat ikut sekali. Okey, so kita tengok contoh dia. Antaranya yang ulama sebut adalah Nabi SAW. Contoh, ya Aisyah riwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, idza dakhala al-bait, apabila Nabi SAW masuk rumah sahaja, Nabi SAW yabda'u bis-siwak. Kana Nabi SAW yabda'u bis-siwak idza dakhala baitah. Atau kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ceritakan Nabi SAW ni kalau masuk rumah mesti akan mulakan dengan bersiwak. Nabi SAW kalau masuk rumah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u bis-siwak idza dakhala baitah. Nabi SAW akan mulakan dengan bersugi apabila masuk rumah. Jadi Nabi SAW buat sedemikian, kata para ulama, taqarruban, sebagai satu ibadah. Okey, satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab buat sentiasa bila masuk dalam rumah, kata para ulama, dari sudut logik akalnya, mungkin tak adalah tuntutan kenapa nak kena setiap kali masuk rumah bersiwak. Lepas makan dengan minum, nampak dari sudut logik ada, kan. Ma'qul makna ada kalau lepas makan bersiwak, sebelum makan bersiwak, adalah. Tapi setiap kali masuk rumah, seolah macam kalau Nabi SAW keluar sekejap je, masuk rumah balik, siwak balik. So ulama kata ini menzahirkan bahawa perbuatan ini ibadat, taqarrub. Bila taqarrub dan tak khusus bagi Nabi SAW, kita ni macam mana? Ada 3 pandangan. Sama ada kita wajib ikut, maksudnya kita pun bila masuk rumah kena mula dengan siwak dulu, atau kita sunat untuk ikut, atau KIV, tak tahu hukum dia apa. Cuma yang masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah hukum dia sunat. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah hukum dia sunat, hukum dia sunat. So itu tentang perbuatan yang tak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang ulama yang karang syair dalam ilmu usul fiqh, kata beliau, wa ma ruwi min sunnatil mukhtari qaulun wa fi'lun sunnatul iqrari wa fi'luhu in kana lil ibadah fa sunnatun. Perbuatan Nabi SAW sekiranya atas dasar ibadah dan tak khusus bagi Nabi SAW, maka hukum dia sunnah, fa sunnah. Wa fi'luhu in kana lil ibadah fa sunnatun wa jazama lil 'adah. Jadi untuk perbuatan Nabi SAW yang tidak khusus bagi baginda, yang dalam bentuk ibadah, taqarrub kepada Allah, hukum kita adalah sunat. Ini mengikut masyhur dalam mazhab Syafi'i. Okay? Adapun fi'il ataupun perbuatan Nabi SAW yang berbentuk adat kebiasaan. Okay? Macam mana? Maksudnya Nabi SAW buat perkara tersebut bukan atas tujuan untuk ibadah, selain daripada tujuan ibadah. Contohnya pakaian Nabi SAW. Pakaian Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pakai jubah
Kerana memang Nabi SAW berbangsa Arab. Orang Arab pakai jubah. Nabi SAW pakai serban. Kerana orang Arab pakai serban. Tradisi dan adat kebiasaan orang Arab pakai serban. Nabi SAW ada makanan yang Nabi suka, ada makanan yang Nabi tak berapa suka. Nabi SAW suka labu contohnya. Nabi SAW suka labu contoh. Nabi SAW suka susu contoh. Dan sebagainya. Maka perkara-perkara yang Nabi SAW buat atas dasar kebiasaan, adat kebiasaan ini, hukumnya adalah harus. Hukum dia harus. Yang taqarrub tak khusus bagi Nabi SAW, hukum dia sunat. Ikut masyhur dalam mazhab. Yang khusus bagi Nabi SAW, hukum dia haram ikut. Okay. Haram ikut. Itu kesimpulan dia. Okay. Yang khusus bagi Nabi, puasa wisal. Maksudnya sambung puasa 2 hari. Maksudnya hari ni puasa, nanti buka puasa tak makan, tak minum. Nanti sahur tak makan, tak minum juga. Sengaja buat macam tu. Itu wisal. Haram ikut. Nabi SAW jadi boleh buat. Nikah lebih daripada 4 pada satu yang masa, haram ikut. Nabi SAW jadi boleh buat. Kalau ianya tujuan taqarrub kepada Allah, ibadah yang tak ada dalil mengatakan khusus bagi Nabi SAW, maka sunat untuk ikut. Contohnya macam tadi, Aisyah radhiyallahu anha sebut, Nabi SAW bila masuk rumah akan mula dengan bersiwak. Okey. Selain daripada tu, ulama sebut juga apa lagi bentuk yang Nabi SAW buat atas dasar ibadah. Okay, apa lagi yang Nabi SAW buat atas dasar ibadah? Antaranya ulama sebut perbuatan Nabi SAW solat 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat yang ringan. Okey. 2 rakaat sebelum subuh. Apa hukum 2 rakaat sebelum subuh? Qabliyah, sunat. Nabi SAW of course lah bila buat solat tu untuk tujuan taqarrub dan ibadah. Okey. Qabliyah subuh tu wajib ke sunat? Hukum asal dia sunat. Sunat. Sehinggalah terbukti ada dalil bagi tadi wajib. Kalau tak ada, dia kekal sunat lah. So, qabliyah subuh, sunat. Okey. Kalau ada hadis sebut kita Nabi SAW solat 4 rakaat lepas zuhur. Lepas zuhur, bukan zuhur. Lepas zuhur Nabi SAW solat 4 rakaat. Apa hukum kita ikut? Sunat untuk ikut. Kita buat ba'diyah 4 rakaat contoh. Okey, contoh. Wajib tak? Tak wajib sehingga datang dalil bagi tahu okey, kena buat atau wajib buat. Kalau tak ada, dia kekal sunat. Okey, faham Boleh? So, kesimpulan dia, taqarrub yang khusus bagi Nabi SAW haram ikut. Yang tak khusus, sunat ikut. Yang ada kebiasaan harus. Wa fi'luhu in kana lil ibadah fasunnatun. Hukum di sunat. Wa jazama lil adah harus. Illa idza ikhtassa bihi aw kana kecuali jika ianya merupakan yang khusus untuk Nabi SAW. Kan? Min fi'lihi limujmalin bayan, ataupun perbuatan Nabi SAW sebagai bayan kepada yang mujmal. Okey, fal hukmu fil mukhtassi ghairu mushkili. Maka hukum bagi perbuatan yang khusus bagi Nabi SAW tu tidak susah untuk kita tahu, tidak muskil, iaitu kita tahulah hukum dia haram lah ikut sebab ia khusus bagi Nabi SAW. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Apa kata Imam As-Suyuti? Au ghairiha, in kana qurbatan, fi'luhu sallallahu alaihi wasallam in kana qurbatan, maka dia sunnah kita sebut. Au ghairaha, ghaira qurbah. Ni balik kepada qurbah. Maksudnya Nabi SAW buat bukan atas dasar qurbah, taqarrub untuk kepada Allah. Akan tetapi Nabi SAW buat atas dasar kebiasaan dan adat. Okay, atas dasar kebiasaan dan adat, maka ia akan menjadi ibahah, kata Imam Suyuti. Harus hukum dia.
Adapun jika perbuatan Nabi SAW tu bukan atas dasar mendekatkan diri kepada Allah, maka hukumnya adalah harus. Wa taqriruhu ala qawlin aw fi'lin wa kadha ma fu'ila fi ahdihi wa 'alima bihi wa sakat. Dan kita ada sunnah yang dipanggil sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Apa dia takririyah ni? Takririyah adalah suatu percakapan ataupun perbuatan yang dilakukan pada zaman Nabi SAW. Percakapan yang dibuat oleh seorang sahabat ke, perbuatan yang dibuat oleh seorang sahabat yang Nabi SAW tahu akan percakapan atau perbuatan itu, namun Nabi SAW mendiamkan, Nabi SAW tak buat apa-apa. So diamnya Nabi SAW tanda Nabi mengakui akan boleh untuk buat perkara tersebut. Satu pengakuan daripada Nabi SAW. Boleh? So ini apa yang dipanggil sebagai sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Dan ianya adalah hujjah. Ianya juga adalah hujjah. Untuk sunnah takririyah ada banyak contoh. Dan ulama bagi kita kaedah. Kalau Nabi SAW mentakrirkan percakapan, maka seolah Nabi SAW yang ucapkan percakapan tu. Okay. Dalam isu sunnah takririyah ni, antara contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar pernah sebut as-salab lil qatil. Salabul qatil ataupun as-salab, okay, salabul qatil lil qatil. Dalam perang, jika orang Islam itu berjaya bunuh musuh dia dalam perang, musuh daripada golongan musyrikin dalam perang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebut, musuh yang kalah dengan dia, tewas dengan dia, yang dia bunuh itu, orang yang bunuh itulah yang lagi berhak untuk dapat barang yang ada dekat badan musuh tu waktu tu. Barang-barang yang ada dekat badan musuh tu waktu tu. Itu dipanggil as-salab ataupun salabul qatil lil qatil. Nabi SAW tahu akan perkara tersebut. Okay. Nabi SAW tahu akan perkara tersebut dan Nabi SAW mendiamkan saja. Nabi SAW tak minta Sayyidina Abu Bakar tarik balik pandangan tu atau kritik. Nabi SAW mendiamkan sahaja. Ini menunjukkan bahawa memang Nabi SAW bersetuju dengan apa Sayyidina Abu Bakar sebut, dan seolah macam Nabi SAW sebut perkara tu. Seolah macam Nabi SAW yang kata salabul qatil li qatil tu. Okay. Salabul qatil li qatil. Itu percakapan. Perbuatan, antara contoh yang masyhur yang tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar adalah Nabi SAW berada di dalam satu majlis yang pada di majlis itu ada sahabat yang makan dhab, biawak padang pasir, tapi Nabi SAW tak ingkar. Selain daripada tu, apa contoh lain untuk sunnah takririyah yang berbentuk fi'il? Antaranya ulama kita sebut ada nama-nama yang Nabi SAW tahu daripada kalangan para sahabat, tapi Nabi SAW tak tukar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, kalau nama itu nama yang ada larangan padanya, Nabi SAW akan beritahu sahabat tu untuk tukar. Ada sahabiyah yang nama Barrah. Barrah ni maksudnya baik. Maksudnya orang baik. Yang mana nama ni seolah ada pujian kepada si penama. Tazkiyah kepada si penama. Yang mana ada larangan lah. Kalau nama tu ada pujian kepada si penama. Jadi Nabi SAW ubah nama dia kepada Juwairiyah contoh. Kan? So, Nabi SAW akan ubah nama sahabat kalau ada masalah kat nama sahabat. Tapi ada nama-nama yang Nabi SAW tak pernah mention ataupun tak pernah ubah. Itu menandakan Nabi SAW iqrar bahawa nama-nama tersebut nama-nama yang kita boleh pakai. Nama-nama yang kita boleh bagi dekat orang lain. Kita boleh bagi dekat anak ke cucu ke cicit lah. Okay? Sebab kalau tak boleh, nescaya Nabi SAW dah ingkar. Tapi Nabi tahu nama tu dan Nabi SAW tak ingkar. Maksudnya iqrar daripada Nabi SAW. Okay? Iqrar daripada Nabi SAW.
Antara contohnya juga untuk sunnah takririyah yang berbentuk fi'il adalah bukan berbentuk fi'il sahaja, bahkan berbentuk percakapan juga. Okey. Yang Nabi SAW sendiri cakap atau sebut. Kisah yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tentang rombongan para sahabat yang asalnya mereka nak bermalam dan nak bertamu dekat satu kampung. Mereka ni sedang musafir dan nak bermalam dan bertamu dekat satu kampung, tetapi ketua kampung tu tolak. Dan ini perkara yang biasanya orang Arab anggap pelik sebab di antara tradisi orang Arab, menerima tetamu, melayan tetamu ni adalah satu perbuatan yang sangat dipandang tinggi. Sangat mulia, sangat dipandang tinggi, dan kalau siapa yang tolak tetamu, dia memang akan dipandang remeh atau rendah. So, sekumpulan para sahabat tersebut ditolak oleh ketua kampung. Tiba-tiba bila rombongan sahabat tu dah mula berjalan nak pergi ke tempat lain, datang utusan daripada kampung tu cakap, ketua kami dah kena sengat dengan kalajengking. Okay, dia dah jadi al-ladir. Al-ladir ni maksudnya orang yang dah kena sengat. Orang yang dah kena sengat. Dia kata ketua kampung kami dah kena sengat dengan kalajengking. Ada tak daripada kalangan kamu ini yang boleh melakukan ruqyah? Lalu ada sahabat Nabi SAW kata, ya, aku boleh. Aku akan ruqyahkan. Dengan syarat kamu melayan kami sebagai tetamu. Dan kamu bagi bayaran nanti. Ada ju'l. Ataupun dalam istilah fiqh ada ja'alah. Okay. Ada bayaran lah, ada something, orang panggil apa nama dia? Istilah dia? Reward. Ada reward. Ju'l ni reward. Kamu kena jadikan ju'l untuk aku. Maksudnya kamu kena bagi reward untuk aku kalau aku ruqyahkan ketua kampung ni. So, sahabat tadi tu pun pergi ruqyah, baca Fatihah kat dia. Dalam hadis yang, dalam riwayat tadi, riwayat tu dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat yang Imam Ahmad riwayatkan, diberitahu bahawa dia baca Fatihah 7 kali. 7 kali dia baca Fatihah. Lepas dia baca 7 kali Fatihah, ketua kampung tu pun sihat, bangun, cergas, macam tak ada apalah, macam segar sungguh. Ka'annama nusyita min i'qal. Macam sebelum ni dia kena ikat, dia lembik ke apa, dia bangun, dia cergas, kuat, sihat. Okey. Lalu sahabat tu pun minta bayaran berbentuk binatang. Anda tak ingat kambing atau unta, beberapa ekor. So, kemudian cerita tersebut diceritakan kepada Nabi SAW. Sahabat tu menceritakan kepada Nabi SAW, bolehkah kita nak ambil bahagian daripada binatang yang dia nak bagi sebagai hadiah tu? So Nabi SAW, mula-mula Nabi SAW tanya, macam mana kamu tahu Fatihah itu penyembuh? Wa ma yudrik, kan? Wa ma yudrik annahu syifa. Lepas tu Nabi SAW senyum. Nabi SAW kata, jangan lupa untuk bagi juga bahagian daripada binatang tu ke aku. So itu Nabi SAW tak cakap apa. Nabi SAW tak kata, oh, perbuatan kau ruqyah dengan Fatihah tu bagus, betul. Perbuatan kau ruqyah dengan Fatihah tu salah. Nabi SAW cakap, macam mana kau tahu dia ruqyah, macam mana kau tahu dia penyembuh? Itu takrir daripada Nabi SAW, yang Nabi SAW mengakui perbuatan sahabat tu betul. Maksudnya memang ruqyah lah. Cuma Nabi SAW tak sebut secara direct, kan? Nabi SAW tak sebut secara direct. Dan Nabi SAW juga takrirkan juga perbuatan sahabat tadi tu minta upah. Nabi SAW tak ingkar. Nabi SAW tak kata, haram kau minta upah ni. Tak, Nabi SAW biar. Bahkan Nabi SAW kata, bagilah dekat aku. Itu bukan takrir lah, itu dah jadi qaul dah. Maksudnya Nabi SAW mendalilkan bahawa benda tu harus. Sebab takkan Nabi SAW nak minta daripada para sahabat suatu upah yang haram, kan? Okay, dah dapat upah tu nanti bahagi sikit dekat aku yang benda yang haram. Okay, mustahil benda tu berlaku. Jadi itu memang Nabi SAW akui bahawa ianya harus. Okay, harus.
Okey. Seterusnya wa mutawatiruha yujibul ilma wal ahadu al-amala. Ha. Wa mutawatiruha yujibul ilma wal ahadu al-amala. Hadis yang mutawatir memberi faedah ilmu, hadis yang ahad memberi faedah wajib amal, tapi tak yakin 100%. Tak yakin 100%. Ini perbahasan terakhir dalam bahagian hari ini ya, tentang sunnah. Walaysa mursalu ghairi ibn al-musayyibi ataupun walaysa mursalu ghairi ibni al-musayyabi hujjah. Okey. Apa maksud dia? Hadis ataupun sunnah yang mutawatir itu ialah yang mewajibkan ilmu. Maksudnya, apabila hadis itu mencapai darjat mutawatir. Mutawatir ni sebenarnya, kita ada mutawatir di sisi ulama usul dan mutawatir di sisi ulama hadis. Okey. Memandangkan kita kat dalam ilmu usul, anda sebut mutawatir di sisi ulama usul. Okey. Mutawatir di sisi ulama usul adalah hadis yang diriwayatkan dengan bilangan yang sangat ramai perawi. Bilangan perawi yang sangat ramai. Ma rawahu jama'ah ataupun jam'un an jam'in. Okey. Ataupun sebagai ulama kata ma rawahu adadun yastahil tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Ma rawahu jam'un yastahil. Okey, ma rawahu jam'un yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Ma rawahu jam'un yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Apa yang diriwayatkan oleh sekumpulan orang, bilangan ni ramai, mustahil mereka boleh berkomplot untuk menipu atas nama Nabi SAW. Dan ini berlaku setiap peringkat sanad, peringkat periwayatan. Jam'un an jam'in. Batch sahabat ramai, cakaplah 70 orang. Batch bawah tu 70 atau beratus. Batch bawah tu lagi beratus. Okey. Setiap peringkat dalam sanad itu bilangannya ramai sangat sehingga mustahil untuk kita kata mereka berkomplot untuk dusta di atas Nabi SAW. Okey. Dan penghujung sanadnya adalah sahabat itu menyandarkan kepada apa yang dilihat Nabi SAW buat atau apa yang didengar Nabi SAW buat, cakap. Apa yang dilihat Nabi SAW buat ataupun apa yang dia dengar. Kata ulama usul, dia punya penghujung dia mesti asnaduh ila his. Mesti mereka sandarkan hadis itu di penghujungnya dengan panca indera. Maksudnya, sami'tu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, contoh, aku mendengar Nabi SAW sebut. Ra'aitu, aku melihat Nabi SAW buat. Okey, mesti macam tu. Jadi itu definisi mutawatir di sisi ulama usul. Apa yang diriwayatkan oleh ramai orang pada setiap peringkat sanad, kesemuanya mencapai bilangan yang mustahil untuk mereka berkomplot untuk tipu dan mereka sandarkan kepada his. Ini mutawatir di sisi ulama usul, bukan ulama hadis, ulama usul. Contohnya apa? Sebahagian ulama hadis menyebutkan tak ada contoh hadis mutawatir yang kita boleh bagi yang menepati ciri-ciri tadi. Antara ulama yang berkata sedemikian ialah Al-Imam Abu Amr Ibnu As-Salah Asy-Syahrazuri. Ibnu Salah Asy-Syahrazuri. Ibnu Salah kata kalau boleh pun nak kata satu hadis je, iaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Sebab hadis tu diriwayatkan pada peringkat sahabat lagi 70. 70 sahabat riwayat, 70. Mustahil 70 sahabat ni boleh berkomplot untuk berdusta. Hatta satu pun dah mustahil lah. 70. Diriwayatkan dekat peringkat bawah tu lagi beratus-ratus sampailah dekat ulama yang mengarang kitab, yang mengumpul hadis. Pengarang-pengarang kitab hadis kan, macam Imam Bukhari, Imam Muslim. Bila sanad tu sampai dekat mereka penuh beratus-ratus sanad man kadzaba alayya muta'ammidan, maka dia hadis mutawatir. Mewajibkan ilmu. Apa maksud mewajibkan ilmu?
Maksudnya kita pasti 100% Nabi SAW sebut dan kita tak syak walau sedikit pun. Kita tak syak walau sedikit pun. Bahkan mengingkarinya boleh membawa kepada kekufuran. Kerana dia akan dianggap mengingkar antara perkara yang min qawati'id din. Antara perkara yang qat'i dalam agama. Manakala sunnah yang mewajibkan amal ialah ahad, lawan kepada mutawatir ialah hadis ahad, iaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Masyhur apa yang diriwayatkan oleh 3 orang dan ke atas mengikut istilah Imam Ibn Hajar. Aziz yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi sahaja mengikut istilah Imam Ibn Hajar. Gharib seorang. Maksudnya pada satu-satu peringkat sanad ada seorang sahaja, itu jadi hadis gharib. Jika pada satu-satu peringkat sanad bilangan yang paling rendah dia 2 orang, dia jadi hadis aziz. Jika pada satu-satu peringkat sanad bilangan paling rendah perawi dia 3 orang dan ke atas, dia akan jadi hadis ahad. Hadis masyhur. Sehinggalah bilangan tu tak sampai kepada bilangan perawi mutawatir. Berapa bilangan perawi mutawatir? Ana lupa nak sebut tadi. Perawi mutawatir tak ada bilangan tertentu. Tak ada bilangan tertentu. Bukan 10, bukan 13, bukan 17, bukan 40, bukan 300, tak ada bilangan. Dia mengikut kepada ulama hadis tu sendiri. Dia subjektif lah, dengan bahasa mudah dia. Perawi hadis mutawatir bilangan dia subjektif. Dia differ, dia berbeza-beza ikut kes hadis, ikut hadis. Okay. Imam Ibnu Qutlubugha, antara anak murid kepada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bermazhab Hanafi. Ibnu Qutlubugha ada buat hasyiah bagi kitab Imam Ibnu Hajar nama Nuzhatun Nazar dalam ilmu hadis. Ibnu Qutlubugha kata semua pandangan yang sebutkan ada bilangan tertentu bagi hadis mutawatir itu pandangan-pandangan yang laisa lahu dalil asla. Tak ada dalil pun pada asalnya. Allah Ta'ala, itu kata Ibnu Qutlubugha. Okay? So hadis ahad, masyhur, aziz, gharib yang sahih, mewajibkan amal. Kita wajib beramal dengan hadis tu tapi tak mewajibkan ilmu. Maksudnya dia dhanni. Maksudnya dia sangkaan. Hadis ahad walaupun dia sahih, dia sangkaan. Asalnya. Ini asal dengar baik-baik, ini asal. Maksudnya pada asal dia lah. Kata Imam Al-Iraqi pun wa bis sahihi wal dha'ifi qasadu fi zahirin lal qat'a. Ulama hadis bila mereka hukum ke hadis tu sebagai sahih ke hasan ke dhaif, maka mereka hukum secara zahir, zanni sahaja. Lal qat'a, bukan secara qat'i. Okey, asalnya hadis tu kalau sahih dia zanni. Kita wajib beramal tetapi dia tak memberi kita faedah yakin 100%. Asalnya. Tetapi ada beberapa perkara yang jika dia ada pada suatu hadis, dia akan naikkan status hadis tu. Dia akan upgrade hadis tu daripada asalnya sangka-sangka, zanni, sangkaan yang kuat, naik jadi qat'i, jadi yakin. Sampai ke level sama keyakinan dengan mutawatir. Mutawatir yakin, ahad pun boleh jadi yakin. Ahad boleh jadi yakin. Ahad ni zanni asalnya dia sangkaan. Ahad ni asalnya sangkaan. Hadis ahad ni asalnya sangkaan. Dia boleh jadi meyakinkan sama level macam mutawatir dengan beberapa syarat atau pada beberapa keadaan. Ada 5 atau 6 keadaan kesemuanya. Okey, ana sebutkan hari ni satu. Okey, satu untuk tuan-tuan dan puan-puan. Hadis itu apabila ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jika hadis tu hadis ahad dan dia ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka dia akan jadi hadis yang ahad tapi qat'i, sahih. Dia walaupun dia ahad tapi dia tak zanni, dia qat'i kalau ada dalam Bukhari dan Muslim. So hadis-hadis yang dalam Bukhari dan Muslim, kita percaya ianya sahih, bahkan kita yakin 100% ianya sahih. Ini special atau khusus untuk hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang tidak dikritik oleh pakar ilal. Seperti Imam Ad-Darqutni dan beberapa ulama lah. Imam Ad-Darqutni adalah kritik beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-Ilzamat wa Tatabu'. Dengan kritikan yang majoritinya, most of it tak menjatuhkan status hadis pun. Kritikan yang ulama kata kritikan dari sudut seni saja, kritikan fanni. Tapi adalah beberapa yang Imam Ad-Darqutni kritik dari sudut status. Begitu juga Imam Abu Musa Al-Madini. Okay, ada buat ilal juga untuk Sahih Bukhari. Begitu juga untuk Sahih Muslim ada kitab ilal yang dikarang oleh Ibnul Ammar Ash-Shahid. Masyhur ilal ahadith Muslim dan sebagainya. So kalau kita
tolak hadis-hadis yang dikritik oleh pakar ilal dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini, yang berapa kerat je pun, bilangannya tak banyak banyak pun, berapa kerat je, maka vast majority, 95% apa yang ada dalam Bukhari dan Muslim, 90, bukan 95, mungkin 99, 99% apa yang ada dalam Bukhari dan Muslim itu sahih dan pasti. Sahih dan kita yakin dan pasti Nabi SAW sebut. Bukan sangka-sangka, bukan sangkaan kuat, pasti. Kata Al-Imam Al-Iraqi dalam Alfiyah beliau, waqta' bi sihhati lima qad asnada, kadza lahu wa qila dhannan walada. Okey. Waqta' bi sihhah. Qat'i, kamu rasalah bahawa apa yang ada dalam Sahih Bukhari itu qat'i kesahihannya. Lima qad asnada, apa yang kedua mereka telah meriwayatkan secara bersanad penuh. Asnada ada alif, alif nain untuk dua orang. Siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Waqta' bi sihhati lima qad asnada kadza lahu. Inilah pandangan Ibnu Salah. Dan inilah pandangan Al-Imam Abu Amr Ibn Salah Asy-Syarhazuri dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Abul Abbas, okay, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahkan majoriti ulama asalnya, majoriti, hakikatnya majoriti. Ulama hadis dan usul, hakikatnya. Kadza lahu wa qila dhannan walada. Waqil ada pandangan yang lemah, dia kata apa yang dalam Bukhari Muslim yang sahih itu pun dhanni juga. Ini pandangan yang dinisbahkan kepada Imam An-Nawawi. Cuma pandangan ni tak kuat di sisi majoriti ulama hadis dan usul. Wa qila dhannan walada muhaqqiqihim qad azahu An-Nawawi wa fi as-sahih ba'du syai'in qad ruwi. Dan hadis mursal selain daripada mursal Sa'id bin al-Musayyib bukan hujjah. Hadis mursal insya-Allah kita bincang pada minggu akan datang. Diperlukan kepada perincian sikit apa dia hadis mursal, jenis-jenis hadis mursal. Hadis mursal pada mazhab Syafi'i asalnya dhaif, kemudian kita boleh amalkan apabila ia penuhi beberapa syarat dan sebagainya. So diperlukan pembahasan sikit. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan? Macam mana nak bezakan adat Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqarrub dan satu lagi? Hukum asal kita kena tengok perbuatan Nabi SAW. Bila Nabi SAW buat satu perbuatan, adakah ianya taqarrub? Okay. Bila taqarrub maksudnya Nabi SAW buat atas dasar ibadah. Buat atas dasar ibadah. Macam mana kita nak tahu Nabi SAW buat atas dasar ibadah? Jawapan dia, kita tahu Nabi SAW buat atas dasar ibadah sebab perbuatan itu bukan apa yang ada iqtida' urfi. Maksudnya, kebiasaan kehidupan manusia tak ada tuntutan untuk buat benda tu. Solat, okay, cuba tuan faham. Kalau kita cakap solat, kalau katakanlah tak ada dalil yang cakap tentang solat, dalam kehidupan seharian manusia, ada keperluan solat tak? Tak ada keperluan solat. Tak ada iqtida' urfi untuk solat. Tak ada keperluan solat dalam kehidupan seharian manusia. Sehingga datang dalil beritahu kena solat. Jadi bila Nabi SAW buat satu perbuatan yang tak ada tuntutan dari sudut kehidupan asal manusia ni, iqtida' urfi dipanggil, benda yang Nabi SAW buat tu ibadah lah jadi. Tapi kalau Nabi SAW buat satu perkara, ada iqtida' urfi. Iqtida' urfi ni maksudnya adat kebiasaan menatijahkan untuk buat benda tu, ataupun kebiasaan dalam kita cakap kehidupan seorang manusia tak lari daripada kena buat benda tu, dia jadi uruf. Anda bagi contoh. Kenapa Nabi SAW pakai jubah dengan serban? Adat kebiasaan menatijahkan ataupun menuntut untuk Nabi SAW pakai macam tu. Nabi SAW bukan diutuskan dekat bangsa Melayu sehingga memakai baju Melayu dan terkolok semua, betul tak? So, iqtida' urfi menuntut Nabi SAW yang ada di negara Arab waktu tu, di kawasan Arab untuk pakai jubah dengan serban. So dia jadi uruf, dia jadi adat lah. Tapi kalau tak ada iqtida' urfi, tapi Nabi SAW buat juga, dia jadi ibadat. Macam mana nak tahu yang lagi satu yang khusus bagi Nabi, khususiat? Ada dalil. Perkara yang khas bagi Nabi, yang khususiat Nabi SAW ada dalil. Kita tahu dia khusus sebab ada dalil lah. Sebab ada dalil. Dan para ulama kita dah kumpul apa dia khususiat Nabi SAW. Antaranya Al-Imam Sultan Al-Ulama Al-Izz
bin Abdul Salam. Al-Izz ni gelaran, nama beliau Abdul Aziz. Okay. Al-Izz bin Abdul Salam yang mengarang kitab Nihayatus Sul fi Tafdhilir Rasul. Lebih kurang macam tu tajuk dia. Nihayatus Sul atau Ana tak ingat dia punya depan dia. Tapi yang ada Sul lah, Sul. Mungkin Nihayatus Sul. Sebab kitab Nihayatus Sul ni ada beberapa kitab dengan nama sama. Okay? Nihayatus Sul fi Tafdhir Rasul oleh Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Ataupun Bidayatus Sul, antara dua tu. Yang penting Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam dah kumpul apa dia khususiat Nabi SAW. Ada soalan lain? Tahnik bayi khilaf. Sehingga ana dalam mazhab Syafi'i dia sunnah fi'liyah. Kita sunat untuk ikut. Sunat untuk kita minta orang yang soleh ataupun orang yang kita cakap ialah soleh dan orang yang kita jangka yang zahirnya kita nampak dia soleh dan berilmu untuk kita minta dia tahnik. Orang yang kita natawassamu fihi khaira. Kita melihat ada unsur kebaikan dan soleh pada dia dan ilmu pada dia, kita minta dia tahnik. Sebagian ulama memandang tahnik bayi khususiat Nabi SAW. Sebab tu mereka tak tahnik. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dia bukan khususiat. Okay? Dia bukan khususiat. Sehingga lah. Dah tak ada dah. Okay. So sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah tidak cakap dari anak sendiri. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.